Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anak murid-murid sekalian? Harap dapat baik semuanya. Baik-baik belaka. Okey, hari ini kita akan belajar kimia, mata pelajaran kimia tingkatan 4 berdasarkan kepada buku teks iaitu kandungan KSSM Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dalam kimia tingkatan 4 ini akan terkandung 4 tema dan 8 bab yang akan kita pelajari pada tahun ini. Okey, mari sama-sama kita tengok apa tema yang pertama. 4 tema tadi iaitu tema pertama kepentingan kimia. Tema kedua, asas kimia. Tema ketiga, interaksi antara jirim. Tema keempat, kimia industri. Okey, kita tengok satu persatu apa yang dibincangkan dalam tema pertama, iaitu kepentingan kimia. Tema ini memperkenalkan murid kepada maksud kimia, kepentingan kimia, kerjaya dalam bidang kimia dan bahan kimia dalam kehidupan harian. Selain itu, aplikasi kemahiran saintifik dan kaedah penyelesaian masalah diperkukuhkan dalam perspektif kimia. Tema kedua pula iaitu kita pelajari asas kimia, iaitu tema ini bertujuan memperkenalkan kimia dari aspek mikroskopik yang merangkumi zarah-zarah, konsep mol dan formula serta persamaan kimia. Jadual berkala unsur dan ikatan kimia dititik beratkan untuk memahami asas kimia. Tema ketiga pula iaitu interaksi antara jirim. Tema ini bertujuan memperkenalkan asid, base dan garam serta kadar tindak balas. Tema keempat iaitu berkaitan dengan kimia industri. Tema ini memperkenalkan sifat-sifat bahan yang digunakan secara meluas dalam pembangunan dan perkembangan teknologi masa kini. Tema-tema ini terkandung mengandungi 8 bab yang akan dipelajari dalam bab kimia tingkatan 4, iaitu 8 bab itu adalah pertama kita tengok kandungan dia bab tadi, iaitu pertama bab 1 pengenalan kepada kimia, iaitu 1.1 perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan, 1.2 penyiasatan saintifik dalam kimia, 1.3 penggunaan, pengurusan dan pengendalian radar serta bahan kimia. Bab 2 pula iaitu jisim dan struktur atom, iaitu 2.1 konsep asas jirim, 2.2 perkembangan model atom, 2.3 struktur atom, 2.4 isotop dan penggunaannya. Bab 3 konsep mol, formula dan persamaan kimia, iaitu 3.1 jisim atom relatif dan jisim molekul relatif, 3.2 konsep mol, 3.3 formula kimia, 3.4 persamaan kimia. Bab 4 jadual berkala unsur, 4.1 perkembangan jadual berkala unsur, 4.2 susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden, 4.3 unsur dalam kumpulan 18, 4.4 unsur dalam kumpulan 1, 4.5 unsur dalam kumpulan 17, 4.6 unsur dalam kalat 3, 4.7 unsur peralihan. Manakala bab 5 pula adalah ikatan kimia. Ikatan kimia iaitu asas pembentukan sebatian 5.2, ikatan ion 5.3, ikatan kovalen 5.4, ikatan hidrogen 5.5, ikatan datif 5.6, ikatan logam 5.7, sebatian ion dan sebatian kovalen. Manakala bab 6 asid, base dan garam. Tajuk-tajuknya ialah 6.1 peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian, 6.2 nilai pH, 6.3 kekuatan asid dan alkali, 6.4 sifat-sifat kimia asid dan alkali, 6.5 kekuatan lautan aqueous,
6.6 larutan piawai, 6.7 peneutralan, 6.8 garam, hablu dan kegunaan dalam kehidupan harian, 6.9 penyediaan garam, 6.10 tindakan haba ke atas garam, 6.11 analisis kualitatif. Bab 7 pula iaitu kadar tindak balas. 7.1 penentuan kadar tindak balas. 7.2 kadar yang mempengaruhi kadar tindak balas. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. 7.3 aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Dan 7.4 teori pelanggaran. Manakala bab akhir iaitu bab 8 bahan buatan dalam industri, iaitu alloy dan kepentingannya, komposisi kaca dan kegunaannya, komposisi seramik dan kegunaannya, bahan kimia dan kepentingannya. Itulah kandungan yang terkandung dalam 4 tema asas kimia tadi yang kita tengok tadi. Okey, itulah kandungan yang kita akan pelajari pada tahun ini. Okey, kita dah tengok kandungan bab-bab yang kita akan pelajari. Okey, lepas ini kita akan tengok sedikit iaitu sebelum kita masuk makmal, peraturan makmal dan langkah keselamatan yang perlu kita ketahui bila untuk ke makmal. Okey, kita tengok satu persatu langkah peraturan makmal dan langkah-langkah keselamatan. Okey, di sini peraturan makmal dan langkah keselamatan yang perlu diikuti oleh pelajar sebelum dan untuk ke makmal dan memasuki makmal. Okey, sebelum masuk ke dalam makmal, pelajar jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Okey, itu yang penting. Tak ada guru, tak boleh masuk makmal. Yang kedua, jangan bawa beg atau sebarang makanan dan minuman ke dalam makmal. Okey, itu sebelum. Semasa dalam makmal pula, jangan berlari atau bermain, jangan makan atau minum, jangan rasa atau hidu sebarang bahan kimia, elakkan pada menyentuh bahan kimia dengan tangan, jangan menjalankan sebarang eksperimen tanpa kebenaran guru, fahami semua arahan sebelum melakukan eksperimen, baca semua label simbol keselamatan pada laboratory reagent sebelum menggunakannya, pakai alat pelindung diri seperti kaca, mata keselamatan, sarung tangan, baju makmal semasa menjalankan eksperimen. Jangan halakan mulut tabung didih ke arah diri sendiri atau ke arah rakan anda semasa memanaskan bahan kimia dengan menggunakan tabung didih. Jauhkan semua bahan kimia daripada api, ikat rambut dan kemaskan pakaian supaya tidak terkena api. Gunakan kuantiti bahan kimia yang diperlukan sahaja. Semasa berlaku kecemasan pula, ada kecemasan yang berlaku. Okey, pertama, ketahuilah kedudukan dan cara untuk menggunakan peralatan keselamatan seperti alat pemadam kebakaran dan pancuran air. Jika bahan kimia terkena pada mata, kulit atau pakaian, basuh segera dengan air yang banyak. Jika tertelan bahan kimia, keluarkan bahan itu dari mulut, kumur dengan air yang banyak. Laporkan kepada guru secepat mungkin untuk mendapat rawatan dan laporkan sebarang kemalangan atau kecederaan kepada guru secepat mungkin. Sebelum keluar daripada makmal pula iaitu pelajar naklah tutup dan padamkan semua bekalan air, gas dan elektrik. Pulangkan semua radah yang digunakan ke tempat asal, bersih dan kemalkan semua radah yang telah digunakan. Buang semua bahan kimia yang terpakai seperti yang diarahkan oleh guru. Jangan buang bahan kimia ke dalam sinki. Basuh tangan anda sebelum meninggalkan makmal. Okey, di bawah tu awak boleh lihat senarai simbol bahan kimia yang ditampalkan di makmal. Di bahan tempat botol-botol reagent pun ada, iaitu pertama, simbol dia mudah meletup, mengkakis, merengsa, mudah menyala, terbakar, beracun, gas bertekanan, pengoksidan, membahayakan kesihatan, membahayakan persekitaran. Okey, itulah peraturan makmal dan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar sebelum masuk makmal, semasa dalam makmal, semasa berlaku kecemasan dalam makmal, sebelum keluar daripada makmal. Okey,
Sekian. Terima kasih.